Okey, prinsip yang kedua dalam chapter tekanan adalah prinsip Archimedes. So, Archimedes kata objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam satu bendali mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendali yang disesalkan. Okey, panjang kan? So, cerita dia macam ni. Basically, kalau kita tengok dekat sini, kejap kita tengok. Okey, cuba tengok. Objek ni, bila dimasukkan kat dalam ni, air akan keluar kan? Okey, objek ni terendam. Objek ni terendam menyebabkan air ni keluar. So, air yang keluar ni adalah bendalih yang disesarkan. Okey, bendalih yang disesarkan tu adalah air yang terkeluar tu. Okey, lepas tu katakanlah kita timbang air ni. Kita timbang air ni, kita dapat 5 Newton. Contoh. Okey, cuba tengok ayat dia cakap. Daya apungan yang sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, katakanlah air tadi kita timbang dapat 5 Newton kan? So, dia punya daya apungan adalah 5 Newton juga. Itu maksud ayat prinsip Archimedes ni. Okey, sekarang kita tengok sikit apa yang dimaksudkan dengan daya apungan. So, kita tengok kat sini. Daya apungan adalah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan. Okey, perkataan dia adalah bertindak ke atas. Sebab tu kat sini anak panah dia tunjuk anak panah dia ke atas. Okey, so bila ada satu objek tu, okey, bila ada satu objek dalam air ataupun cecair lah, okey, akan ada, bila ada perbezaan tekanan antara atas dengan bawah, dia akan hasilkan daya. So, daya yang bertindak ke atas tu kita panggil sebagai daya apungan. Okey, sekarang ni, yang paling penting sekarang ingat yang atas tadi tu. Okey, daya apungan nilai dia sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, ingat daya apungan sama dengan berat bendalih. Maksudnya, contoh, katakanlah kita ada objek. Ini adalah penimbang. Bayangkan ini adalah penimbang. Okey, objek ni katakanlah berat dia adalah 10 Newton. Okey, objek ni berat dia 10 Newton. Bila dia masuk air, bila dia masuk dalam cecair macam ni, bacaan dia akan berubah. Okey, first, air keluar. Air keluar kan? Air yang keluar ni berat dia sama dengan daya apungan. Okey, air yang tersesar, bendalih cecair yang tersesar ni, berat dia sama dengan daya apungan. Katakanlah 5, tak mau 5 lah, 4 Newton. Okey, bila kita timbang air ni 4 Newton. Maksudnya, objek ni mengalami satu daya apungan bernilai 4 Newton. Okey, sebab tadi kita belajar daya apungan nilai dia sama dengan berat bendalih yang tersesar. So, kalaulah berat dia 4 Newton, maksudnya daya apungan 4 Newton juga. Dan ingat balik dalam chapter 1 kita belajar, sekarang ni kita ada daya ke atas 4 Newton. Okey, penimbang yang 10 Newton tadi tu membaca dia punya berat. Maksudnya berat dia adalah 10 Newton. Berapa daya paduan dia? So, daya paduan dia adalah 6 Newton. So, itu adalah berat ketara kita. Sebab itulah bila kita tengok masukkan objek dalam air macam ni, dia punya berat ketara akan berkurang. Kenapa? Sebab ada benda yang bernama daya apungan yang tolong tolak dia daripada bawah. Okay. So, isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu objek yang tenggelam. Okay. Kalau dia tenggelam penuh, isi padu dia sama. Kalau tenggelam separuh, isi padu dia adalah yang separuh tu sahaja. Okey, dan last sekali berat air tersesar kita dah tahulah sama dengan nilai daya apungan. Okey, itu adalah satu cara macam mana nak tahu nilai daya apungan lah bila objek bergantung macam ni. Okey, tapi sebenarnya daya apungan ada rumus dia sendiri. Daya apungan punya rumus adalah F sama dengan rho VG. Okey, daya apungan nilai dia adalah F sama dengan rho VG. Di mana F tu adalah daya apungan, buoyant force, rho adalah ketumpatan cecair, V adalah isi padu cecair tersesar dan G adalah graviti di mana nilai dia adalah 9.81. Okey, contoh soalan. Ada objek ni, isi padu yang tenggelam dia adalah 0.05. Ketumpatan dia adalah 1000. Hitung daya yang bertindak. Ketumpatan cecair tau, bukan ketumpatan objek. So, dalam kes ni kita boleh guna F sama dengan rho VG. So, rho kita adalah 1000, V kita adalah 0.05, G kita adalah 9.81. Okay. So, tekanlah kalkulator 1000 kali 0.05 kali 9.81. 490.5 Newton. Maksudnya daya apungan yang bertindak ke atas objek ni adalah 490.5 Newton. Okey. Ini soalan cakap daya apungan. Tapi korang jangan lupa. Kan daya apungan nilai dia sama dengan berat ni. Jadi katalah soalan tiba-tiba tanya kan. Dia tak tanya daya apungan. Dia kata berapa berat cecair yang disesarkan. Samalah 490.5 Newton. Okay. So ini adalah ceritanya kalau soalan tanya pasal daya apungan dan kita nak guna rumus.
Okay. So, sekarang ni kita masuk lagi satu benda. Okay, kita masih tak habis lagi tau. Rumus tu nanti kejap lagi kita nak guna lagi. Tapi kita masuk lagi benda baru. Okay, kat sini kita cakap pasal daya. Okay, ini sangat berkait rapat dengan chapter 1 dulu. Okay, kalau korang tengok dekat sini, kalau daya seimbang, kita tahu daya paduan dia adalah sifar kan? Daya seimbang, daya paduan adalah sifar. Okay, macam contoh, katakanlah objek ni tak bergerak. Okay, so katakanlah berat dia 5 Newton. Okay, kalau dia tak bergerak maksudnya daya yang dekat atas dia 5 Newton jugalah, daya apungan dia 5 Newton. So, untuk objek-objek yang penggun tidak bergerak, okay, untuk objek-objek yang terapung, tak kisahlah terapung kat atas ke, terapung kat tengah ke, kita tahu bahawa daya dia dalam keadaan seimbang, jadi kita tahu nilai W dia sama dengan FB. Okay, cikgu ulang, untuk benda-benda yang terapung dekat dalam cecair, okay, bendalih, W nilai dia sama dengan FB. Okay, benda ni penting. Kenapa dia penting? Sebab, okay, kita tengok contoh soalan dekat sini. Okay, jika kita ada objek, objek ni dia kata 10 Newton. Berapa daya apungan? Okay, kat sini kita tak boleh nak pakai F sama dengan rho VG. Kan tadi kita kata, oh daya apungan mestilah pakai rho VG. Betul, tapi masalahnya kat sini maklumat tak cukup. Okay, sebab siapa rho, berapa V, berapa G kita tahulah. So tak boleh. Tapi bila dia terapung, nilai daya apungan sama dengan berat objek. Jadi kalau dah berat objek tu 10 Newton, maksudnya daya apungan dia kenalah 10 Newton juga. Jadi tanpa guna rho VG pun, tapi kita dah tahu daya apungan dia adalah 10 Newton. Okay, so kita try tengok contoh soalan lagi. Okay, ni soalan exam. Okay, dia kata berat budak tu adalah 1002. Berat budak adalah 1002. Berapa isi padu? So, maksudnya dia dah cakap, okay, katakanlah ni air. Okay, ni air. Ni adalah budak tu bersama dengan dia punya rakit lah. Total semua adalah 1200 Newton. Soalan tanya berapa isi padu yang tenggelam. Okay, kita belajar tadi formula adalah FB sama dengan rho VG. Okay, tapi dalam situasi ni kita tak tahu pun berapa daya apungan. Okay, sebab masalahnya sekarang ni, okay, graviti kita dah ada. Okay, kita nak cari V, kita dah ada density. Tapi sekarang ni kita kena faham bahawa daya apungan bila objek tu sedang terapung macam ni, nilai dia sama je dengan berat dia. Jadi dalam kes ni, kita tahu W sama dengan rho VG. Macam tu. Okay, so W kita adalah 1200, rho kita adalah 1000, isi padu kita nak cari dan graviti adalah 9.81. So 1200 bahagi 1000 bahagi dengan 9.81. So kita akan dapat 0.12. Okay. So, sekarang kita tengok dekat dia punya aplikasi. Okay, tapi senang cerita kan kalau soalan pengiraan ke apa, biasanya lah kalau Archimedes tak lari jauh lah. F sama dengan rho VG. Okay, sekarang kita tengok lagi satu contoh soalan. Okay, satu lagi contoh soalan. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada air yang dia displace. Okay, maksudnya kita ada V lah. So, ini adalah V dia. Soalan tanya berapa daya apungan. Okay, lepas tu dia kata air density dia adalah yang ni. Okay, dalam ni dia dah kata dah perkataan dia adalah float. So, bila float kita tahu W sama dengan, FB sama dengan rho VG. So, dia suruh cari FB kan. Dalam kes ni kita bolehlah pakai rho VG. Jadi, rho kita 1030. Ingat tau, density adalah density cecair, bukan density objek. Okay, V dia adalah 350. Sekarang kita cari gravity dia 9.81. Okay, so kita pun tekanlah kalkulator. By the way, nombor dia memang besar lah. Jangan risau sebab nama pun kapal. Okay, so sekarang nilai dia adalah 3536505 Newton. Okay, tapi ingat benda ni kalaulah tiba-tiba soalan kata berapakah berat kapal? Sama je. Sebab inilah daya apungan dan disebabkan dia dalam keadaan terapung, dia jugalah berat. Okay, so itu adalah pengiraan ringkas tentang Archimedes. Okay, sekarang kita tengok dia punya aplikasi. Tapi aplikasi cikgu rasa panjang sangat, jadi kita akan pergi dekat video yang seterusnya.